Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini cikgu akan menerangkan mengenai bab 5 dalam tingkatan 4 tajuk ikatan kimia. Maksud ikatan kimia ialah ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan elektron dan perkongsian elektron. Bermaksud pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron. Pemindahan dan perkongsian ni tidak sama. Apa maksud pemindahan? Pemindahan ni dia berubah daripada petala elektron berada dalam petala unsur A pergi ke petala unsur B. Jadi unsur A akan berlaku pengurangan elektron, manakala atom B akan berlaku pertambahan elektron. Itu maksud pemindahan. Berpindah mesti ada yang memberi dan juga menerima. So pemindahan kita mesti ada yang melepaskan. Kita boleh guna perkataan melepaskan ataupun menerima. Menerima. So bila melibatkan pemindahan elektron, mesti ada yang memberi dan mesti ada yang menerima. Manakala perkongsian elektron, 2 atom ataupun 3 atom unsur berkongsi elektron dalam petala yang sama. Bermaksud elektron tidak keluar daripada petala. Okay, dia akan berkongsi, bermaksud petala akan bertindih. Contohnya atom A perlukan 1 elektron, atom B perlukan 1 elektron. So bila dia berkongsi, petalanya akan bertindih. Elektron tidak berlaku pertambahan elektron, tetapi kedua-dua atom tersebut akan mencapai susunan elektron sama ada duplet ataupun oktet yang stabil. So dalam ikatan kimia kita ada 2 jenis ikatan. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Maka kalau kita rujuk kepada maksud, dalam maksud menyatakan ikatan yang terbentuk daripada pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron. So ada 2 keadaan yang berbeza. Itu mewakili jenis ikatan. Apabila berlaku pemindahan elektron, ikatan akan terbentuk. Jadi ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. Manakala ikatan kovalen, yes, akan melibatkan perkongsian elektron. So, siapa yang akan membentuk ikatan ion? Unsur di dalam jadual berkala unsur yang manakah akan membentuk ikatan ion dan juga kovalen? Cikgu ada tips. Sekiranya unsur logam wujud dalam satu ikatan, bermaksud sebatian tersebut adalah ikatan ion. Kerana untuk membentuk ikatan ion, dia adalah antara logam dan bukan logam. Okay, dalam jadual berkala unsur, logam ialah kumpulan 1, 2 dan 13. Ini kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Bermaksud elektron valence 1, 2 dan 3. Okey. Dan bukan logam ialah kumpulan 15, 16, 17. So kumpulan 1 boleh membentuk sebatian dengan 15, 16 dan 17, 16 dan 17. Tips dia kalau kita tengok dibagi suatu unsur tu P, bila kita tulis susunan elektron katakan 281. Okey. Lepas tu bertindak balas dengan unsur yang elektron valence-nya 7. So apabila ada satu adalah logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Sekiranya soalan tanya apakah jenis ikatan yang terbentuk, jawapannya ialah ikatan ion. Asalkan ada logam, contohnya kita ada bahan nama nitrogen, hidrogen, karbonat. Ada natrium sini. Natrium ialah logam. Maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. NaCl, okay, natrium logam, katakan kuprum 2 karbonat, CuCO3, ada logam kuprum di dalam sebatian ini, maka jenis ikatannya adalah ikatan ion. Manakala ikatan kovalen wujud di antara bukan logam dan bukan logam. Maka unsur bukan logam berkongsi elektron sesama unsur bukan logam. Unsur bukan logam daripada kumpulan 14, 15, 16 dan 17. Untuk bahan yang membentuk ikatan kovalen, contohnya gula C6, H12O6, karbon, hidrogen dan oksigen adalah unsur bukan logam. Tidak ada logam dalam sebatian ini. So jenis ikatan adalah ikatan kovalen. Air H2O, hidrogen bukan logam.
karbon dioksida, okey, oksigen. So ini semua adalah jenis sebatian yang membentuk ikatan kovalent. Jadi kesimpulannya, ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron. Jadi elektron valence sangat penting. Dan dua jenis ikatan yang akan terbentuk ialah ikatan ion dan ikatan kovalent. Ingat bahawa ikatan ion mesti ada logam dan ikatan kovalent tidak ada logam. So dia opposite, dua-dua tak ada logam. Baiklah, yang pertama sekali kita akan bincangkan ikatan ion. Okay, ikatan ion akan terbentuk daripada ikatan ion positif dan juga ion negatif. Kita akan bincang bagaimanakah pembentukan ikatan ion positif terlebih dahulu. Yang pertama sekali awak kena tahu bahawa positif ni terbentuk daripada atom logam. Atom logam sahaja yang akan membentuk ion positif. Kita ada dua jenis, positif dan juga negatif. Kalau positif mesti atom logam. Atom logam kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 sahaja. Maka atom-atom ini mempunyai elektron valence sebanyak 1, 2 dan 3. Maka untuk pemindahan elektron, jadi atom logam ni dia ada dua pilihan untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Contohnya cikgu bagi di sini ialah atom natrium, nombor nukleon 23 dan nombor proton 11. Maka bilangan elektron juga 11. Susunan elektron 281. Maka petala terakhir ataupun elektron valence tidak stabil, iaitu 1. Dia perlu menjadi 8. Jadi natrium ada dua pilihan, sama ada melepaskan 1 elektron ataupun menerima 7 elektron. So yang mana lebih mudah, nak melepaskan 1 ataupun mencari 7 elektron? Ya, melepaskan 1 lebih mudah sebab bilangannya sedikit. So bila melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif. Maksudnya kalau menerima elektron akan membentuk ion yang bercas negatif. Jadi di sini cikgu lukis struktur elektron, susunan elektron bagi atom natrium. Okay, simbol kita natrium, nukleus, petala pertama, petala kedua dan petala ketiga. 281 kita panggil dia atom natrium. Maka atom natrium akan menderma 1 elektron kepada unsur lain. Maka petala yang terakhir ni tidak lagi dilukis, maka hasilnya hanya ada 2 petala sahaja dengan susunan elektron 28. Nampak tak? Elektron valence dia sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ini oktet dan ini tidak oktet. So penting untuk semua unsur mencapai kestabilan elektron sebab itu sifat dia. Maka kita lukis semula natrium di dalam nukleus, petala pertama dan petala kedua. So untuk mewakili bahawa atom natrium ini telah melepaskan elektron, kita wakilkan dengan kurungan. Okey, kiri dan kanan. Kemudian cas. Cas positif. Actually dia positif 1, tetapi kita tak perlu tulis 1, hanya tanda positif saja. Lebih daripada 1 baru kita tulis nombor positif 2 dan positif 3. Bermaksud kita akan faham, orang akan faham bahawa positif 1 bermaksud atom tersebut telah melepaskan 1 elektron, membentuk ion bercas positif dengan formula Na+. So nama tidak berubah, atom natrium, ion natrium, tetapi formula berubah daripada Na kepada Na+. So ini ialah ion positif. Untuk ion negatif, cikgu ambil contoh atom fluorine, nombor nukleon 19 dan nombor proton 9. So bilangan proton 9, bilangan elektron juga 9 dan susunan elektron bagi atom fluorine ialah 27. Okay, fluorine juga perlu mencapai susunan elektron oktet yang stabil kerana elektron valence dia 7, belum lagi 8. Jadi fluorine juga ada dua pilihan, sama ada melepaskan 7 ataupun menerima 1 elektron. Maka menerima 1 elektron lebih mudah daripada melepaskan 7 elektron. Jadi cikgu lukis susunan elektron bagi atom fluorine. So ada dua petala, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nama dia atom fluorine, formula dia F, susunan elektron 27. So apabila fluorine menerima 1 elektron daripada unsur lain, contohnya daripada natrium tadi, maka elektron akan masuk di petala yang terakhir, okay, membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Jadi sekarang fluorine sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka kita gunakan simbol haga kurungan
untuk menunjukkan bahawa F telah menerima elektron dan simbolnya adalah negatif. Kadang-kadang pelajar di-confuse, cikgu, kenapa terima tapi tanda negatif? Terima sepatutnya dia makin banyak. Betul, dari segi bilangan elektron dia semakin banyak daripada 7 jadi 8, daripada elektron 9 bertambah 10. Tetapi tanda negatif itu menunjukkan bahawa fluorine itu kekurangan 1 elektron. Negatif 1 bermaksud atom fluorine kekurangan 1 elektron. Sama juga dengan natrium, Na+. Kenapa positif 1 sedangkan dia telah melepaskan elektron? Bermaksud atom natrium yang asal tu mempunyai lebih sebanyak 1 elektron. Okey. Jadi ion fluorida, nama akan bertukar untuk ion yang bercas negatif ataupun kita panggil sebagai anion. Okey. Ion negatif juga dikenali sebagai anion dan ion positif kita kenali sebagai cation. So ada dua jenis ion, anion dan juga cation. Ingat huruf T. T tanda positif, N negatif. Untuk mengelakkan daripada anda tukar antara negatif dan juga positif. Jadi simbol dia negatif, tak perlu letak 1. Lebih daripada 1 baru kita letak tanda negatif, 2 negatif, 3 negatif. So ion fluorida F-. Susunan elektron 28. Maka ion fluorida telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan cara menerima 1 elektron. Cikgu harap anda faham setakat ni. Setelah kita melukis pembentukan ion negatif dan ion positif, kita akan menulis persamaan setengah pembentukan ion tersebut. Apa itu persamaan setengah? Persamaan setengah ini ialah persamaan yang melibatkan pemindahan elektron. Jadi pemindahan elektron ada dua jenis, melepaskan dan juga menerima elektron. Okay, untuk atom ion natrium, persamaan setengahnya ialah atom natrium Na membentuk Na+ dengan cara melepaskan elektron. Elektron selepas anak panah menunjukkan elektron telah dilepaskan. Okey, cikgu ada tips kenapa jadi macam ni. Okey, tips daripada sensei ialah asalnya persamaan setengah ni Na tolak elektron. Anak panah mewakili menghasilkan ion natrium. Okay, kita anggap ini yang asal sebab dia melepaskan elektron, tanda negatif, tanda tolak maksudnya tolak elektron. Tetapi dalam persamaan kimia, kita tidak ada persamaan kimia di bahagian bahannya ada simbol tolak. Maka simbol tolak ini perlu dialihkan. Semasa mengalihkan operasi tolak ini ke sebelah kanan, operasi tolak akan bertukar menjadi operasi tambah. So, bila kita alihkan, membentuk tambah I. Okey. So, tidak ada lagi tolak. Maka terbentuklah persamaan setengah bagi atom natrium. Na, kita mesti bagi tahu dia melepaskan elektron, membentuk ion Na+. Kenapa cikgu bagi tahu ni? Sebab pelajar sentiasa keliru. Nak letak tanda ini sebelum anak panah ke selepas anak panah. Jadi kalau melepaskan elektron selepas anak panah. Melepaskan elektron, kita buat tips cara mudah ingat, melepaskan elektron selepas anak panah. okey. Kalau ion fluorida, kerana ion atom fluorine, atom fluorine menerima elektron, terima operasi tambah. Jadi tak ada masalah untuk ion negatif tambah elektron. Okay, menghasilkan ion fluorida. Okay, yang ini mudah. Yang ini je kita keliru sebab kita kata melepaskan elektron, tetapi dalam persamaan tu kita letak simbol tambah elektron. Okey, simbol tambah elektron ni sebenarnya
asalnya dia tolak elektron tapi telah dialihkan daripada sebelah kiri ke sebelah kanan, maka tanda berubah daripada negatif kepada tanda positif. Maka pembentukan ion natrium fluorida NaF, kita akan gabungkan secara keseluruhannya. Pembentukan ikatan ion ini ialah daripada atom natrium dengan simbol Na mempunyai susunan elektron 281 berjumpa dengan ataupun bergabung dengan atom fluorine simbol F dengan susunan elektron 27. Di sini atom natrium akan melepaskan satu elektron kepada fluorine. Dia ibarat macam katakan natrium tu seorang, dua orang ni berjumpa. Atom natrium dia macam lebih RM1. Dan ni nak beli buku kurang RM1. Jadi natrium yang baik hati ni penderma melepaskan satu bagi kepada fluorine. Fluorine cukup duitnya nak beli buku tadi, maka so dua-dua pun happy. Jadi yang cikgu faham kenapa setiap unsur ni mesti mencapai susunan elektron oktet yang stabil, rasanya dia nak happy. Okey, jadi kita teruskan. Atom natrium 281 dan fluorine 27, maka di sini akan hilang dan ini akan bertambah satu elektron. So bilangan elektron akan berubah. Dalam ikatan ion, bilangan elektron akan berubah. Ada yang berkurang, ada yang bertambah sebab ada yang melepaskan, ada yang menerima. Tetapi bilangan proton tidak berubah kerana proton berada dalam nukleus. Okey, ini nukleus. So dalam nukleus ada neutron dan juga proton, tidak berubah kerana subatom ni tidak boleh keluar daripada nukleus. Yang boleh bergerak hanya elektron sahaja. Maka ini adalah gambar rajah ikatan ion NaF kita. Natrium membentuk ion natrium dengan susunan elektron 28 dan atom fluorine nama akan bertukar. Kalau ion negatif biasanya ditambah ida di belakang. Klorida, bromida, oksida, iodida. Kerana ion untuk membezakan antara ion negatif dan ion positif akan berlaku perubahan dari segi nama. Maka ion fluorida F- sebab menerima satu elektron, melepaskan satu elektron. So dua-dua telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dua-dua happy sebab telah mencapai susunan elektron oktet. So nama dia kita gabungkan sahaja. Nama ion negatif dan ion positif, gabungkan cation dan anion. So nama sebatian ini ialah sebatian natrium fluorida dengan formula NaF kerana ada satu natrium dan satu fluorida. Okay, satu lagi dalam melukis pembentukan ikatan ion, bagi pembentukan sebatian ikatan ion, kita kena pastikan bahawa cation dan anion ni duduk dekat. Jangan lukis jauh dua marhalah. Sebab dua ion ini ditarik oleh Ada daya yang menarik kedua-dua ion tersebut. Dia dipanggil daya elektrostatik. daya elektrostatik. So sekiranya formula tersebut ada dua anion, satu cation, kita akan susun selang-seli positif, negatif ataupun negatif, positif kerana rasionalnya ion yang berlainan cas akan menarik antara satu sama lain. Kalau cas yang sama akan menolak. So kalau kita Lebih daripada 2, contohnya X positif, Y negatif, X positif. So kita susun selang-seli positif, positif. So dia ditarik oleh daya elektrostatik. Maka formula dia akan jadi X 2Y. kerana ada dua X, kita tulis dua simbol kecil di bawah huruf mewakili bahawa atom X, ion X ada dua, X 2Y. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Cikgu menggunakan natrium dan juga oksigen membentuk sebatian natrium oksida. So bagaimana sebatian natrium oksida terbentuk? Atom natrium 281 susunan elektron dan juga oksigen 26. Kita boleh rujuk jadual bertala unsur untuk nombor proton dan juga bilangan proton.
Manakala ni lukisan menunjukkan atom natrium dan juga atom oksigen. Jadi atom natrium, satu atom natrium hanya boleh melepaskan satu elektron sahaja. Tak boleh ambil pada petala kedua. Nak pinjam satu sebab oksigen nak dua. Tak boleh kerana petala kedua telah mencapai susunan elektron yang stabil lah, pair. Okay, jadi dia tidak akan bagi. Okay, kalau minta pun tak akan bagi. Rasuah macam mana pun, petala kedua tidak akan melepaskan elektron tu. Ingat. Maka natrium akan panggil kawan dia seorang lagi untuk memberikan satu lagi elektron kepada oksigen. Dia boleh, kalau oksigen nak 3, okay, bagi 3. Kalau dia nak 10 boleh datang. Okay, kerana unsur sangat-sangat banyak. Maka akan membentuk, inilah ikatan ion yang terbentuk. Ion natrium, ion oksida, ion natrium. Kita akan susun selang-seli positif, negatif, positif. Adakah mesti sentiasa positif dahulu? No, kita tengok kepada keadaan. Sometimes kita susun negatif dulu diikuti positif dan juga negatif. Makanya kita pastikan selang-seli jangan susun macam ni. Walaupun formula dia sebatian Na2O, kita tak boleh susun NaNaO sebab ni positif, negatif. Dia charge, rasional dia charge yang sama akan menolak antara satu sama lain. Sedangkan ion-ion ini ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. So lukis, tengok cikgu lukis dekat dan dekat saja. Jangan lukis jauh. Macam mana maksud lukis jauh? Macam ni. Ni jauh lah. Na, kemudian O. Ni. Ini dikira jauh. So kita tidak akan terima kalau jauh. Kerana kedua-dua ion ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat.